kewarganegaraan 4 kanak-kanak selesai. Salam Malaysia Madani, saya Cumi Sandraj. Penantian seorang ibu selama 6 tahun untuk mendapatkan sijil kelahiran buat 4 anaknya berakhir hari ini. Lebih mengembirakan, dokumen berkenaan disampaikan sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution. Hasmidah Hamid, 33 tahun, menerima sijil kelahiran serta my kit anak-anaknya di Hospital Kajang petang tadi. Anak bongsanya dirawat di hospital berkenaan akibat jangkitan kuman serius sejak 14 Oktober lalu. Datuk Seri Saifuddin menggesa masyarakat agar tidak melengahkan pendaftaran kelahiran pada waktu yang ditetapkan. Jabatan Pendaftaran Negara bertindak di atas maklumat itu segera pada akhir siasatan mengambil beberapa langkah. Yang pertama adalah mengkategorikan kes ini sebagai daftar kelahiran lewat. Maknanya keempat-empat itu kita keluarkan sijil lahir kerana ibunya adalah seorang warga negara. Puan ini adalah asal Tumpat dan memang ada IC dan seorang warga negara. Anak yang dilahirkan, dia boleh mendapat warga negara. Sementara itu, Hamidah berterima kasih kepada semua pihak yang membantunya. Saya nak ucapkan berterima kasih sangat-sangat pada kementerian dan JPN, JKM apa semua yang banyak tolong anak-anak saya sampai tahap macam ni. Berterima kasih, hanya Allah je yang mampu membalasnya. 5 maut dalam kemalangan membabitkan sebuah lori dan kereta jenis Prodo Myvi di Jalan Gua Musang, Lau Jing, Kelantan pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Kelantan memaklumkan menerima maklumat mengenai kemalangan itu pada pukul 11.57 pagi. Seramai 18 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang dan dengan bantuan bomba Cameron Highlands ke lokasi kejadian. Komander Operasi Nik Muhammad Razi Muhammad berkata, mangsa yang maut membabitkan pemandu lori serta 4 individu yang menaiki kereta berkenaan. Pasukan bomba bertindak mengeluarkan kesemua mangsa yang tersepit dengan menggunakan peralatan khas. Kelima-lima mangsa bagaimanapun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Polis telah melengkapkan kertas siasatan berhubung kes culik dan cabul seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun pada 8 Oktober lalu. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Han berkata, seramai 25 orang saksi telah dirakam percakapan mereka bagi membantu siasatan. Bagaimanapun menurutnya, 2 lagi suspek masih diburu bagi membantu siasatan. Ke-6 suspek itu telah ditangkap oleh ISPD Shah Alam bagi kes bawah Seksyen 375B dan juga Seksyen 377C, di mana reman mereka sehingga 30 hari bulan Oktober. So, kedua-dua kertas siasatan ini telah selesai dan kita tunggu rujuk kepada DPP kemungkinan besar awal minggu depan. 4 lelaki dan 2 suspek wanita berusia 13 hingga 23 tahun ditahan pada 12 Oktober lalu kerana disyaki terlibat menculik mangsa di Bandar Bukit Tinggi 1 Klang. Semua lapangan terbang dipantau rapi bagi mengesan kegiatan counter setting di pintu masuk negara. Tumpuan bagaimanapun dikhususkan di KLIA memandangkannya merupakan pintu masuk utama. Kita sentiasa memantau semua lapangan terbang yang mana sebagai satu entry point kepada warga luar masuk ke dalam negara. Cuma yang kita lihat yang paling besarnya di KLIA. Sebab itu kita tumpukan daripada KLIA. Jadi KLIA ini merupakan pusat kemasukan pihak-pihak luar. Jadi di sini kita tumpukan. SPRM sebelum ini membongkar kegiatan sindiket membawa masuk warga asing termasuk dari Myanmar, Bangladesh, Indonesia, India, Pakistan dan Nepal melalui pintu masuk negara tanpa pemeriksaan pihak berkuasa. Untuk kekang aktiviti penyelewengan dan pelombongan haram hasil nadir bumi REE pula, beliau berpandangan SOP penguatkuasaan dan pengeluaran REE sememangnya wajar diwujudkan.
Daripada pengalaman siasatan kita, bermula hari ini tak ada SOP yang sebenarnya. Sebab bila nak mengeluarkan ML atau mining license, yes. Jadi dia dulu dia dah tetapkan mineral tertentu. Bila hari ini tak ada. Saya ambil contoh lagi satu, contoh tentang bauxite dulu. Dalam bauxite dulu pun sebenarnya tentang bauxite itself tak ada dia punya SOP-nya. Kemudian baru ditunjukkan tentang SOP yang khas, terutama sekali dalam bila nak mengeluarkan ML berkenaan. Itu maksud saya. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad sebelum ini memaklumkan pihaknya akan keluarkan SOP berkait REE. 422 syur penambahbaikan sistem dan prosedur telah diberikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kepada pelbagai agensi. 229 syur telah berjaya dilaksanakan oleh agensi yang terlibat. Pelaksanaan penambahbaikan ini sebagai langkah pemantauan dan penilaian terhadap kementerian dan kerajaan negeri. Syur-syur yang dilaksanakan sepenuhnya oleh agensi bukan sahaja mampu meminimalkan risiko rasuah dan penyelewengan dalam organisasi, malah berupaya mencegah ketirisan hasil kerajaan. Seterusnya, saya optimis bahawa hasil agensi juga pasti juga akan meningkat. KWSP tidak pernah lantik pihak ketiga bagi menguruskan permohonan pencarum. Setiap pencarum diingatkan tidak terpedaya dengan mana-mana iklan yang dikongsikan. Ramai yang dapatkan maklumat yang tak sahih daripada pihak yang bukan daripada pihak KWSP lah. So boleh hadir ke pejabat KWSP yang mana setiap cawangan negeri ada pejabat KWSP ataupun dapat daripada sumber daripada pusat pengurusan panggilan yang di bawah KWSP sebenarnya lah. Hampir RM247,000 nilai barangan yang disita KPDN Melaka setakat September lalu. Ia melibatkan barang kawalan seperti gula, minyak masak, tepung gandum, cecair petroleum gas dan diesel. Jumlah tersebut membabitkan 8 kes lesen runcit barang kawalan berjadual CSA yang melibatkan warga asing dan warga negara. KPDN juga turut mengadakan pemutihan lesen CSA itu. So daripada tahun lepas hinggalah sekarang kita mendapati ada segelintir peniaga-peniaga yang orang kata tu mengalibabakanlah dia punya lesen tu. Lesen maknanya nama dia tapi dia berikan kepada warga asing untuk diguna pakai. So sebanyak 50 permohonan telah kita tolak hasil daripada nazaran yang kita buat dan juga hasil daripada risikan yang telah kita pergi ke kedai-kedai tersebut sebelum dia apply lah. Seorang lelaki ditahan kerana dipercayai terlibat dalam kes pecah masuk premis makanan di Jalan Duku Kampung Masjid Lama Rabu lalu. Penahanan dibuat di Jalan Haji Manan Keluang, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Keluang, SCP Bahrin Muhammad Noor berkata, pihaknya menerima laporan daripada seorang wanita pada hari kejadian. Hasil semakan mendapati suspek berusia 50 tahun itu mempunyai 10 rekod bersabit kes jenayah. Dia juga mengaku terlibat dalam kes berkenaan semasa soal siasat dijalankan. Turut dirampas sehelai baju, sebuah topi baseball, 8 kotak susu dan lain-lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Kesiksaan. Pasukan Gerakan Am PGA Bridget Tenggara menempatkan kegiatan penyidupan 300,000 batang rokok putih dianggarkan bernilai RM330,000. Dalam satu kenyataan, Komander Bridget Tenggara PGA, Datuk Nik Ros Azan Nik Abdul Hamid berkata, rampasan dibuat dekat Pangkalan Haram Pos Arela, Pasir Mas. Menurutnya, pasukan PGA yang membuat rondaan optaring wawasan Kelantan di kawasan berkenaan pada pukul 1 pagi menemui longgokan kotak disembunyikan di kawasan Semak. Hasil pemeriksaan menemukan rokok putih berjenama TEX dipercayai diseludup dari Thailand untuk pasaran tempatan. Kesemua barang rampasan diserahkan ke Ibu Pejabat Polis Daerah Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Akibat membuat kenyataan palsu dipaksa menjadi pelacur dalam program audio siar di aplikasi TikTok, seorang wanita didenda RM4,000. Tertuduh Wan Ain Syaitul Mimi Wan Yus Zaidi mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan di Mahkamah Magistrate Georgetown.
Mengikut pertuduhan, kesalahan berkenaan dilakukan pada 26 Julai lalu pukul 3.30 petang di PPR Ampang Jajar, Jalan Pematang Pauh, Batu Wet. Tertuduh dengan sengaja telah membuat kenyataan palsu melalui siaran langsung di aplikasi TikTok dalam akaun BGTV dengan niat untuk mewujudkan kegentaran kepada orang awam. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 505(b) Kanun Kesiksaan. Ia memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau boleh dikenakan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sebelum ini tular dakwaan seorang wanita yang dijadikan perempuan simpanan dan bekerja di Rumah Merah sejak Februari lalu kerana bapanya berhutang dengan Along. Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands di kilometer 43.4 berhampiran sempadan negeri Pahang ditutup kepada semua jenis kenderaan susulan berlaku cerun runtuh di laluan tersebut. Ketua Polis Daerah Ipoh, SCP Abang Zainal Abidin, Abang Ahmad berkata, penutupan itu bermula pukul 5 petang tadi. Menurutnya, ini bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pembersihan jalan yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Negeri Perak. Beliau berkata penutupan terpaksa dilaksana ekoran masih terdapat pergerakan tanah di lokasi yang terjejas dan laluan itu amat berisiko untuk dilalui semua jenis kenderaan. Katanya lagi, polis telah menjalankan kawalan lalu lintas di sepanjang laluan yang terjejas bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan dengan memilih laluan alternatif iaitu Jalan Tapah Cameron Highland. Penduduk di Terengganu dinasihat agar berwaspada dengan kejadian garis badai yang akan menyebabkan hujan lebat dan angin kencang dalam masa terdekat. Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Terengganu, Rosli Zakaria berkata, ramalan cuaca signifikan telah dikeluarkan pagi tadi berkaitan ribut tropika Trami yang sedang aktif di Laut Cina Selatan. Menurutnya, ribut itu dijangka bergerak ke barat menghala ke Vietnam dan keadaan tersebut menyebabkan peningkatan kelajuan angin di rantau negara sehingga 28 Oktober ini. Ia juga berpotensi membawa hujan berterusan di Sabah serta membentuk garis badai di utara dan pantai timur Semenanjung dalam tempoh sama. Hujan lebat dan ribut berkemungkinan berlaku di negeri Terengganu, terutama pada waktu petang dan awal malam hingga ribut tersebut berakhir. Bagaimanapun beliau menjelaskan amaran itu tidak mempunyai kaitan dengan monsun timur laut kerana ia masih belum bermula. Kerosakan 6 sekolah milik Kementerian Pendidikan akibat kejadian ribut di Terengganu Rabu lalu dianggarkan bernilai RM300,000. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT Jelani Sulong berkata, sekolah yang terjejas adalah SK Seri Iman, SK Seri Kemaman, SK Bukit Mentok, SMK Cukai, SMK Sultan Ismail dan SMK Bukit Mentok. Menurutnya, kerosakan membabitkan sebuah sekolah di bawah Sekolah Menengah Agama Al-Falah pula sedang dalam penilaian. 6 daripada 7 sekolah yang rosak boleh beroperasi seperti biasa Ahad ini. Ketika ini, kerja-kerja membaik pulih kerosakan termasuk pembersihan sisa runtuhan atap sedang giat dijalankan. Sementara itu, daerah Kemaman sekali lagi dilanda ribut hari ini yang menyebabkan 33 rumah rosak di sekitar Cukai dan Kijal. Kejadian berlaku sekitar pukul 4 petang itu turut menjejaskan sebuah kolej. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Hanyan Ramlan ketika dihubungi mengesahkan kejadian. Menurutnya, setakat ini tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Dalam pada itu, beliau meminta orang ramai tidak menularkan sebarang video dan gambar kejadian dengan keterangan yang boleh menimbulkan kegusaran awam. Program advokasi keselamatan jalan raya akan terus diperluas ke sekolah dan institut pengajian tinggi IPT seluruh negara. Ini antara usaha bagi mengurangkan kadar kemalangan melibatkan pelajar. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, pada masa sama ibu bapa juga perlu memantau pergerakan anak-anak mereka. Jadi saya berharap dan juga mendapat kerjasama yang lebih erat, yang lebih berkesan daripada pihak ibu bapa dan penjaga supaya bersama-sama dengan pihak polis dan di dalam memantau dan juga melihat dan mengetahui berkenaan dengan aktiviti ataupun pergerakan anak mereka dalam anak-anak mereka ini menggunakan kenderaan terutamanya motosikal itu tadi.
Sementara itu, mengulas mengenai persediaan JSPT menjelang sambutan di Bawali, beliau menjelaskan seperti mana tahun sebelumnya, operasi sempena perayaan akan dilancarkan bagi mengurangkan kesesakan trafik. Lagi dakwaan kononnya penjawat awam hilang pencen sebaik terima option sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Hantaran di media sosial dakwa, ramai yang terpedaya kerana dikaburi helah kenaikan gaji. Ada juga yang tolak option kerana percaya wajib kerja sehingga usia 65 tahun. Lebih parah, ada yang letak hukum kononnya haram terima kenaikan gaji kerana pemimpin negara pro-Amerika. Semakan pasukan Biar Betul mendapati perkara yang ditular mengarut. Perubahan skim perkhidmatan tiada kena-mengena dengan polisi luar negara. Ia sebaliknya diperkenal sebagai tambah baik skim sedia ada. Menerusi SSPA, status pencen penjawat awam sedia ada juga tak terjejas. Ia turut disahkan Jabatan Perkhidmatan Awam menerusi jawapan kepada siri soalan lazim. Turut dinyatakan pengekalan usia bersara. Usah perdaya kaki tangan kerajaan dengan sebar dakwah merapu bukan setakat boleh aniaya penjawat awam, penyebaran maklumat tak betul juga satu kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terima baik permohonan maaf secara terbuka dibuat Datuk Seri Najib Razak berhubung tuduhan penyelewengan dana 1MDB. Terima baik. Rabu ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan putuskan sama ada Datuk Seri Najib perlu bela diri dalam kes rasuah 1MDB yang bermula 5 tahun lepas. Pengubalan Akta Baharu berkait hukuman tahanan di rumah tiada kena mengena dengan individu tertentu termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Pelaksanaannya selari peralihan pandangan kerajaan daripada konsep hukuman kepada pemulihan keadilan yang diamalkan banyak negara lain. Seseorang individu yang telah didapati bersalah kembali ke dalam komuniti. Antara hasrat kerajaan, pertama, kita dapati pada tahun lalu jumlah yang berada dalam penjara lebih ramai daripada kapasiti yang sepatutnya. Kapasiti penjara-penjara kita adalah sekitar 74,000 orang, tapi pada tahun lalu terdapat 87,000. Jadi tahun lalu telah diadakan satu pilot project di mana 5,000 orang telah menjalani proses boleh disebut sebagai rehabilitasi dalam komuniti. Ada di kalangan mereka yang dikenakan beberapa syarat. Kajian projek rintis dilaksana tahun lepas tunjukkan kadar kembali melakukan kesalahan turun kira-kira 15% dan ia disifatkan angka yang cukup baik. Menerusi usaha itu juga, Kementerian Dalam Negeri dapat jimatkan kos beban sebanyak RM19 juta. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil maklum kebimbangan serta pandangan berhubung cadangan kenaikan gaji minimum dan sumbangan wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Jurucakap Kerajaan Fahmi Fadil berkata, perkara itu dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata, sebarang keputusan berhubung perkara itu akan dibuat pada sesi penggulungan oleh Kementerian Kewangan nanti. Ya, ada dibincangkan beberapa aspek, termasuk pandangan daripada pihak SME, pandangan daripada beberapa syarikat yang mengusahakan ladang-ladang mengenai beberapa keputusan ataupun pengumuman yang telah dibuat sewaktu pembentangan belanjawan pada 18 Oktober yang lalu. Yang Amat Perdana Menteri telah dimaklumkan mengenai pandangan-pandangan ini dan sudah pasti beliau akan mengambil kira. Dan kita tunggu sebarang keputusan sewaktu penggulungan nanti, insya-Allah, oleh pihak
Kementerian Kewangan. Jemaah Menteri secara prinsip bersetuju untuk memindah kanun kesiksaan dan kanun tata cara jenayah bagi tangani isu buli siber. Rang Undang-Undang RUU berkaitan pindaan itu dijangka dibentang pada sidang Parlimen kali ini. Selain daripada itu, satu rang undang-undang yang dinamakan Rang Undang-Undang Keselamatan dalam Talian ataupun Online Safety Act yang ringkasannya ONSA akan dibawa ke Parlimen juga untuk memastikan bahawa dari segi secara keseluruhannya internet kita menjadi lebih selamat, terutama untuk kanak-kanak dan keluarga. Saya tegaskan, secara keseluruhan ini adalah langkah yang perlu kita ambil untuk menutup kelompongan ataupun dalam bahasa Inggeris disebut lakuna in the law, untuk kita mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap mereka. Dan ini susulan insiden pengibaran bendera negara asing dalam satu perarakan di Teluk Intan, Perak yang tular di media sosial. Penganjur tampil mohon maaf. Pengerusi Persatuan Kebudayaan Guangdong Malaysia, Son Buen Hua menjelaskan insiden itu babitkan sekumpulan rakyat Cina. Pengibaran bendera negara lain sama sekali tidak dirancang dalam tentatif disedia penganjur. Sebaliknya, penganjur akan kibar jalur gemilang di setiap program seumpama sebagai simbol patriotisme. Pihaknya akan teliti segala aspek yang harus diperbaiki untuk elak isu sama berulang. Dalam pada itu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan mahu semua pihak termasuk penganjur program lebih sensitif dengan undang-undang negara. Beliau yang juga ahli Parlimen Teluk Intan berkata, kedaulatan negara wajib dihormati dan dipelihara bagi memastikan insiden sama tidak berulang. Kementerian Kesihatan kekal dengan pendirian mengenai pelaksanaan larangan pameran produk merokok mengikut Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tempoh penguatkuasaan pendidikan selama 6 bulan bagi pelaksanaan itu adalah mencukupi. Beliau juga yakin perbincangan dan libat urus bersama peniaga serta industri akan menghasilkan penyelesaian terbaik. Itu sudah pastinya. But that's the reason why we give the 6 months. Pada dalam 6 bulan itu kita akan dapat berbincang dan mengadakan libat urus. Ya. Klaim kata mahal dan sebagainya, itu pun satu perkara yang kita perlu bincangkan. It's no point kita to counter. Tak perlu saya memberikan hujah balas pada waktu ini. Kita adakan libat urus yang baik, civil, ya, dan sangat sopan, sangat madani. Kemajuan hubungan dua hala Malaysia dan Ethiopia, terutama kerjasama dalam beberapa bidang utama. Itu fokus perbincangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed Ali dalam mesyuarat yang akan dijadual berlangsung esok. Kementerian Luar memaklumkan bidang berkaitan termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian dan komoditi, industri halal dan pembangunan mampan, juga kesihatan pelancongan dan pendidikan. Kedua-dua pemimpin turut dijangka bincang isu-isu serantau dan global yang berkepentingan bersama. Ethiopia rakan dagang ke-26 terbesar Malaysia di benua Afrika pada 2023. Nilai perdagangan dua hala Malaysia-Ethiopia mencecah RM446.8 juta. Sementara itu, Dr. Abiy yang kini dalam rangka lawatan rasmi selama 2 hari ke Malaysia berkesempatan mengunjungi Pusat Alam Sekitar Sosial dan Tabir Urus ESG Kuala Lumpur di The Exchange Tracks hari ini. Beliau tiba sekitar pukul 5.30 petang dan disambut oleh Presiden International Green Trends COVID-19 Berhad Ismail Abdullah. Semasa lawatan, beliau diberikan taklimat terperinci mengenai objektif dan perancangan ESG. Terdahulu, Dr. Abiy melawat ke Taman Botani Perdana dan Kilang Proton di Tanjung Malim. Raptai penuh Anugerah Seri Angkasa ASA 2024 berjalan lancar dengan beberapa sentuhan akhir dibuat bagi memastikan kelancaran acara berkenaan esok.
Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa merangkap pengerusi jawatan kuasa induk penganjuran ASA 2024 menyaksikan raptai penuh itu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC sebentar tadi. Turut hadir Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman bertemakan kilauan prestij citra kegemilangan ASA 2024 menggambarkan keunggulan, kemegahan dan nilai eksklusif dimiliki penerimanya. ASA 2024 bakal memberi pengiktirafan menerusi 60 kategori yang dipertandingkan iaitu 40 kategori televisyen, 16 kategori radio dan 4 menerusi media baharu. Istiadat berinai Putra Diraja Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah dan Tengku Natasha Putri Tengku Adnan berlangsung penuh istiadat di Istana Abdul Aziz Kuantan hari ini. Istiadat berinai sebahagian daripada istiadat perkahwinan diraja yang berlangsung selama 3 hari. Dalam istiadat ini, Tengku Muhammad Iskandar dan Tengku Natasha Putri tampil sedondon dengan busana tradisional berwarna biru. Istiadat persandingan diraja akan diadakan pada Ahad ini. Semua istiadat disiarkan secara langsung melalui layar besar yang disediakan di dataran Majlis Bandaraya Kuantan MBK dan di dataran Pekan. Kekalahan 4-0 di tangan New Zealand menyaksikan Harimau Malaya jatuh satu anak tangga dalam ranking terbaru Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Menerusi kemaskini ranking FIFA yang dikongsikan FAM, skuad kendalian Paul Mati Vicente di tangga ke-133 berbanding 132 sebelum ini. Pada aksi antarabangsa bulan ini, skuad negara sekadar mengharungi satu perlawanan persahabatan antarabangsa bertaraf Tier 1 dengan satu lagi aksi menentang kelab New Zealand Auckland FC yang berstatus Tier 2. Ketika menentang Auckland FC, Malaysia seri 1-1 dengan gol tunggal dijaringkan Noah Lane. Selepas itu, anak buah Vicente tumbang 4-0 kepada New Zealand dalam perlawanan persahabatan antarabangsa di Stadium North Harbour, Auckland. November ini pasukan kebangsaan akan bertemu India yang berada di ranking ke-125 dunia. Perkembangan badminton, jurulatih perseorangan lelaki kebangsaan Kay Yugendran sedang merencanakan strategi terbaik bagi meningkatkan prestasi Leong Junhao dan Justin Ho sebelum menyertai sebarang kejohanan. Yugendran yang mula menggalas tanggungjawab membimbing skuad perseorangan lelaki negara bulan lepas berkata kedua-dua pemain itu mempunyai kelebihan tersendiri untuk meningkatkan prestasi mereka namun memerlukan sedikit penambahbaikan. Sementara itu, Yugendran berkata seorang lagi pemain perseorangan lelaki, Eng Zi Yong, menunjukkan perkembangan positif selepas mengalami kecederaan belakang. Bagaimanapun, beliau berkata pemain berusia 24 tahun itu tidak akan menyertai mana-mana kejohanan untuk memberi fokus penuh kepada proses pemulihan. Ziyong mengalami kecederaan belakang ketika beraksi pada kejohanan berpasukan Asia di Shah Alam Februari lepas sekaligus meranapkan impiannya untuk layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. Sekian berita tengah malam. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.